setiap Jumaat tu kira 2 kali sehari lah. Rabu tu kita ada follow the bull show. Jadi ikut kita punya sesi ni. Waalaikumsalam Roslan, Fikri, Tajuddin. Kalau lag, pergi tekan benda ni. Tekan benda ni, nampak sini. Tekan dia, forward. Saya pun lag sikit. Jadi lag tu adalah daripada kita punya belah kita punya. Jadi tekan yang nampak macam button play tu, baru anda tak lag. Okey, jadi pada minggu ni, selepas 1 minggu lepas, kita telah menumpukan kepada psikologi pasaran, bagaimana anda nak start, bagaimana anda nak mula berdagang ni. Jadi minggu ni kita akan lihat kepada sistem dagangan. Satu sistem yang saya guna pakai dikenali sebagai 3711, berasaskan kepada Elliott Wave sebagai papan tanda untuk memahami market dynamic. Bukannya Elliott Wave sahaja. Jadi hari ini adalah pengenalan dia, struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Okey, jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan. Saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat dahulu apa yang ada dalam pasaran. Tidak, mana saya punya... hilang pula. Sekejap hilang website saya. Website saya hilang ni. Okey, tak apa. Kita buka website baru. Okey, kita lihat dahulu apa yang... Saya takut saya buka banyak sangat window, kita crash. Okey, jadi sentimen pasaran seperti saya ceritakan pagi tadi, pembukaan pasaran yang agak negatif untuk Japan selepas parti Perdana Menteri Wimon tewas, LDP tewas, Liberal Democratic Party tewas dalam election wilayah untuk 3 kerusi. Kita akan ada election Jepun pada bulan 10. Oktober nanti kita akan ada national pilihan raya peringkat kebangsaan, national election dia pada Oktober. Jadi tempoh untuk kerajaan sedia ada. Remember yang Perdana Menteri sekarang ni dia mengambil alih kerajaan Shinzo Abe akibat peletakan jawatan Shinzo Abe selepas beliau jatuh sakit. Jadi kita ada tempoh kerajaan sedia ada akan tamat pada September 30, tak silap saya, pada hujung September. Jadi itu yang kita nampak tumpuan pasaran kalau cerita politik Jepun. Kita juga ada peningkatan kes dekat Japan yang menyebabkan kebimbangan kepada kalau orang election, kes dah meningkat. Kalau election lagi teruk kes kan. Jadi itu adalah antara ni. Ingat tahun ni juga kita ada Olimpik yang dijadualkan akan diadakan dekat Jepun. Jadi semuanya agak negatif untuk Japan semasa. Terang lagi tak nak pastikan lekuk. Kadang-kadang saya keliru sama ada SNR itu adalah lekuk atau tidak lekuk. Tapi di time frame kecil. Saya tak dapat nak tengok time frame terlalu kecil, 1 hour below. Masalahnya kalau anda nak trade setiap lekuk, saya jamin anda gagal. Simple je. Jawapan saya simple saja. Saya nampak ramai yang cuba gunakan chart yang saya kongsi, dia cuba untuk trade setiap lekuk. Saya jamin anda fail. Saya bagi jaminan. Anda cuma cari invalid, anda cuma cari bila berlakunya incomplete sequence dan momentum sequence. Selagi anda semua cuba untuk trade setiap satu batang candle ataupun setiap lekuk, saya jamin Elliott Wave bukan untuk anda. Anda dan maksudnya cari setiap SNR. Kalau anda cuba cari setiap SNR,
anda akan dapati dia banyak tak valid. Semua lekuk anda cuba cari Cuba cari setiap lekuk, cuba cari setiap SNR. Saya jamin itu adalah fail. Ni ramai, saya tahu, saya pun pernah buat benda tu. Kalau anda gunakan cat dengan cara tu, habis. Setiap kali buka cat, kita nak masuk. Kalau itu yang dibuat, jangan pakai cara saya. Memang fail, memang tak dapat. Masalahnya kita tak belajar struktur pada awalnya. Ramai kita sama, saya pun sama. Saya ceritakan apa saya buat Judin. Bukannya pasal I'm talking about saya. Kita tak belajar pasal struktur, kita belajar CRS. Kita nak cari confirmation, buka cat kita nak enter. Kalau itu, dan saya dapati itu tak dapat. Lepas ni, nanti kita ceritakan pasal pasaran dulu, lepas tu kita tengok kepada cat dan lepas tu sejam kemudian baru kita cerita pasal topik kita. Ni ada kena dengan topik kita. Okey, kita ada untuk Eropah. Nampaknya untuk setakat ini dijangka dibuka lebih positif. Untuk Eropah, kita ada euro yang mengukuh berbanding dengan US dollar pada minggu lepas. Kita juga ada futures untuk US yang menunjukkan bahawa pasaran dijangka lebih positif. 100 hari untuk Joe Biden dekat office, 3 accomplishment utama, distribution of COVID-19 vaksin. Number 2 adalah kepada yang Afghanistan, tentera US di Afghanistan dibawa balik. Yang nombor 3 adalah kepada signing of 1.9 trillion dollar bantuan untuk COVID-19 dan infrastructure project. 3 accomplishment dia pada 100 hari pertama. So setakat ini pasaran lebih positif, tapi saya nampak agak bercampur-campur sebenarnya. Japan seperti kita ceritakan tadi, cerita politik yang tak berapa cantik. Okey, itu adalah dekat Jepun. Itu adalah dekat sentimen besar pasaran. Minggu ini nampak macam tak banyak benda dalam kalender, tak banyak orang kata merah lah. Janganlah tengok merah apa semua tu. Ni cuma kalender yang ada banyak lain. Pada minggu ni adalah kemuncak kepada untuk Wall Street. Kemuncak kepada minggu laporan perolehan syarikat-syarikat dekat US. Kita ada Tesla, kita ada Starbucks, kita ada Microsoft, kita ada Alphabet, Google yang akan mengumumkan perolehan dia. Jadi seawal pada tengah malam nanti, pada esok pagi awal pagi esok kita akan ada Tesla. Tesla ni sekarang ni jadi tumpuan disebabkan oleh dia dah mula dimasukkan dalam S&P 500. Jadi ini boleh mempengaruhi apa yang kita nampak berlaku dalam pasaran. Lain daripada itu, kita juga akan ada pada minggu ini. Saya tengah baca apa ada kat Outlook. Kita akan ada Bank of Japan. Pada malam ni kita akan ada durable good orders. Kita ada German IFO pada jam 4. Pada esok hari tumpuan kepada Bank of Japan. Malam esok kita ada 3M. 3M ni satu syarikat yang mengeluarkan macam selotip. Ni benda-benda yang light industry. Market nak tengok recovery dalam industrial sector. Alphabet, Starbucks, Microsoft pada hari Selasa. Hari Rabu yang besar kita bermula dengan data inflasi dekat Australia sebelah pagi. Lepas tu persidangan OPEC, ini adalah untuk peringkat menteri peringkat menteri dia. Kita ada kes-kes dekat India yang meningkat. India ni nombor 3 ataupun nombor 4 sebagai pengimport minyak. Jadi bila kes menaik, permintaan kepada minyak dari India tu akan menurun. Itu yang sebabnya nampak minyak agak menurun. Kanada punya retail sales yang besarnya pada hari Rabu tu, Rabu tengah malam, lepas tu kita ada FOMC, market menyatakan tak ada perubahan. Yang besarnya adalah awal pagi tau. Wassalam kali. Kita akan ada Apple.
Apple sebelum Wall Street, selepas Wall Street tutup, dia akan mengumumkan perolehan dia. Ini boleh menyebabkan volatility pada pasaran Asia pada hari Khamis tu. Market akan tengok Apple punya laporan. Selepas tu, sebelah malam, kita akan ada US punya GDP. US punya GDP. Ini adalah yang akan menyebabkan pasaran lebih meriah sebab ini bacaan pertama dia. Dan market menjangkakan quarter on quarter, untuk kuarter pertama US ni akan meningkat 6.5. Kita tengok prestasi ekonomi US pada kuarter pertama, kita nampak untuk dia punya PMI ni menunjukkan bacaan yang tinggi berbanding kuarter keempat. Jadi itu adalah satu hint bahawa bahawa there is recovery lah, there is further growth dalam ekonomi US. Jadi ini boleh menyokong sedikit kepada pasaran saham. Bukan menyokong kepada US dollar tau. Dia boleh menyokong kepada pasaran. Kalau ada perasan sekarang ni, data bagus, US dollar naik, lepas tu jatuh. Waalaikumsalam Kasyah. Jadi jangan kata, oh ini merah, ini bagus untuk US dollar. Ini US dollar. Kalau ini naik, US dollar kuat. Nah, tak. Bukan cara tu guna kalender ni. Ni cerita yang suka trade sebatang candle tu lah. Jangan. Payah anda nak tahu. Dia bukan cara tu. Okay. In fact, kalau advance GDP ni naik, anda mungkin akan tengok AUD US dollar akan naik. Dia bukannya yang biasa kita dengar kan. Data ni bagus, US dollar kuat. Perasan tak sekarang ni? Kalau data bagus, US dollar lemah. Dia naik sekejap, sejam, 2 jam, lepas tu dia jatuh. Jadi itu bukan cara nak guna news ni. Pada hari Jumaat kita akan ada China PMI. Ini menunjukkan permintaan kepada China, permintaan China untuk permulaan kuarter kedua ni. Dan kita akan ada SNB pada sebelah petang tu, chairman dia akan bercakap. Dan data inflasi untuk euro, biarpun color kuning, jangan kita tengok yang kuning itu, saya rasa dia orang habis color, dia pakai kuning ni. GDP untuk Kanada sebelah malam dan PCE ni data yang dilihat oleh Fed. So meriah minggu ni sebenarnya bagi saya, minggu ni yang paling banyak sebabnya daripada syarikat tadi. Syarikat punya perolehan 900 lebih syarikat, kalau tak silap saya akan mengumumkan dia punya perolehan pada minggu ni. So yang meriah lah minggu ni antara yang paling banyak data. Kita tengok dekat chart. Okey. Ini apa yang kita bincangkan pada sepanjang minggu. Ingat tak Kasyah? We were discussing about this break. Kalau ini break, apa akan jadi kepada US dollar? Dan bagi siapa yang dah ikut sesi kita balik kepada asal punya marking. 1, 2, ini cuma wave 3, 4. Bukannya 1 dan 2 seperti yang kita tandakan sebelum ni. Kita balik kepada marking asal, di mana kita anggap ini dah habis. Bounce daripada 6 Januari, berakhir pada 11 Mac. Dah habis. 31 Mac. Dah habis. Dan kita sedang memulakan cycle ke bawah US dollar. Ini anda nak kata macam mana pun, ini nampak 5 wave. Dan sekarang kita dah nampak dia ada divergence. So itu menguatkan pendapat bahawa ini adalah 5 wave. Kita dah sedang menghabiskan wave kelima sebelum bigger correction berlaku. Ingat kita expect ini adalah satu correction akan berlaku. Kalau saya tanya sekarang, Tajuddin. Okey. Apa yang dimaksudkan dengan trend? Apa yang dimaksudkan dengan trend?
Bila kita bercakap mengenai trend adalah siri pergerakan kan. Siri pergerakan. 1, 2. Jadi kita ada high, low, lower high, then kita ada lower low. Okey. Kalau dia buat macam ni, di mana kita ada satu siri ya, high, low, lower high, lower low, then kita ada trend. Sebab kita ada siri pergerakan ya. Kalau dia cuma macam ini, high, low, ini dah ada trend ke tak? Ini dah ada trend tak? Kalau ini. Ini belum ada siri, betul tak Wimon? Ini belum ada siri kan? Okey, ini belum ada siri. Ini belum ada trend. Dia cuma jadi trend yang ini kalau kita ambil contoh macam dollar index. Kita ambil contoh dollar index kat sini. Dia cuma menjadi satu trend kalau ini bergerak dalam sebatang candle. Sebatang. Dia turun sebatang. Terus turun dan break bawah ni. Sekejap. Dia turun, terus turun dan dia break bawah ni. Maksudnya dia meneruskan apa yang kita nampak di belakang. Belum. Kan? Kalau dia break out kat bawah, then kita ada trend. Faham? Dia meneruskan trend yang di belakangnya. So, pada waktu ini, untuk dollar index, dia masih dalam satu structure. Satu structure sahaja. Jadi ini yang dimaksudkan dengan lekuk tadi Tajuddin. Okey. Jadi pada waktu ini, kita baru saja ada satu lekuk. High kepada low. Itu yang kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun kalau kita kata ini sebagai motif 5, 9, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17. Itu jumlah lekuk dia. Campur 4, campur 4, campur 4. Jadi pada waktu ini baru high, ini baru low. Anda tak tandakan high, low, low high, low low, low high, low low. Anda tak tanda macam tu. Elliott wave Anda tak tandakan macam tu. Bagi siapa yang belajar Dow, Anda tak kira dia setiap lekuk macam tu. Dia ada hukum dia. Saya tengok ramai suka tanda high low semua dia tanda. Tak. Dia ada kaedah dia. Even Dow. Beza Dow dengan Elliott adalah Elliott memecahkan kepada fraktal, pecahan kepada pecahan. So, pada waktu ini dah ada trend ke tak? Belum. Tak ada trend lagi. Kalau ini berlaku, boleh tak kita trade? Kalau dia buat dekat 2 ni, boleh tak kita trade? Belum. Dia cuma ada trend kalau dia break out. 1, 2, 3, 4, 5. Break out 1 ni. Ni saya sedang ceritakan ni. Dia cuma ada trend, barulah kita ada high, low, lower high, lower low, dan anda nak tengok dia tak complete lagi. Maksud tak complete lagi adalah jarak daripada sini kepada ini dia tak sampai lagi, tak sama. Tu yang kita gunakan Fibonacci extension. Kalau dia buat macam ni dan break out, tapi dia tak sampai 100% lagi. So, pullback dia pada waktu ini kita ada high, low, lower high, lower low yang tak lengkap lagi. Ini yang kita trade bila dia buat
Mana saya punya ni? Okey, ubah tempatnya. 1, 2, 3. Ya. Apa-apa jenis pullback yang dia tidak melangkau pergerakan kepala 2. Itu dia. Bukannya setiap lekuk ni kita trade sebatang next candle. Itu mustahil. Saya tak dapat nak jawab. Itu tak dapat. Kalau satu ni terus break bawah ni. Kalau satu ni break bawah ni, kita tengoklah dia ada momentum sequence ke tak. Dia ada momentum sequence ke tak. Jadi yang nak dikira, kira 3, 7, tak. Bukan. Bukan. 3, 7, 11 tu correction. Itu correction. Itu untuk entry. Ini kita nak tahu sebelum kita entry, dia nak naik ke turun. Trend dulu kita cari. Kita cari trend tu. Trend tu ada lagi ke tak? Itu incomplete. Trend tu pergi ke tak? Ada ke tak trend? Dia kalau satu structure, belum ada trend. Okey. Okey, jadi kita sambung yang ni lepas ni. Kita sambung yang ni lepas ni. Saya terangkan dulu apa itu trend. Masalahnya bila ada tengok trend yang dalam macam ni. Dalam macam ni, itu tak dapat. Trend tak ada. Trend tak. Trend tak ada. Anda kena, ini asas dia. Ini benda asas dia. High, low, low, high, low, low. Dan baru kita ada trend. Bukannya setiap lekuk dalam ni kan. Of course, kalau anda zoom in kepada time frame lebih kecil, dia ada trend. Time frame lebih kecil, ada trend. Time frame lebih kecil, ada trend. Itu je. Okay. So, apa yang kita ceritakan pada minggu lepas mengenai movement ini, kita nampak selain daripada USD PLN, USD dollar index ni, kita ada satu instrumen lagi yang kalau anda lihat, anda tak dapat nak kata benda lain. Ini adalah 5 wave. Ini USD PLN. Ini adalah, ini bukan ni. Kalau kita katakan ini correction, maksudnya macam ni. Kalau kita kata ini correction, kita jangka dia naik lagi. Itu maksud dia. Kalau kita kata ini dah trend, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dia naik 1, 2, 3, dia akan ada satu lagi. Faham? Satu kita nak tahu ini trend ke tak. Kalau anda tengok movement semasa ni, ini structure motif. Dia dah ada trend? Belum. Tapi dia adalah satu structure motif. Ini 5 wave. 5 wave tak terus trend. 5 wave bukan terus trend. Dia adalah satu motif. Kalau satu motif akan diikuti oleh satu korektif. Dan diikuti oleh satu lagi motif. Sekurang-kurangnya satu lagi. Dia kalau dia korektif, dia boleh diikuti oleh korektif. Tapi motif kena ikut oleh korektif. Dan diikuti oleh another motif. Faham? Kalau permulaan, ini asas dalam elite wave. Asas dalam elite wave adalah benda ni. Okey? Kalau kita ada satu pergerakan yang baru bermula, anda tengok dan anda nampak permulaan dia 1, 2, 3. Anda nampak cuma 3. 3, dia boleh diikuti oleh 5 ke bawah. Ini nombor 1. Okey? Dia boleh diikuti oleh, ini untuk korektif. Dia boleh diikuti oleh 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oleh satu lagi korektif dan move ke atas. Ini bahagian kedua. Ini korektif. Ini structure korektif. Okey? Dia boleh 3 diikuti oleh 5 ke bawah ataupun 3 lepas tu ke atas. Itu korektif. Tapi bila kita bercakap mengenai motif, kalau pergerakan pertama dia, ini korektif. Ini motif
Maksudnya trend lah. Bila ada nampak 5 wave, 3, 4, 5, dia akan diikuti oleh 1, 2, 3 dan another 5 wave. Selagi dia tak buat benda ni, dia tak break. Sebab dia baru saja ada low, high, low, higher low, dan pada waktu ni baru kita ada trend. Saya boleh je jadikan benda ni sebagai korektif. A, B, C, W, X, Y. Jadi naik ke atas. Faham tak? Macam ni. Saya boleh je jadikan benda ni sebagai ni. Tapi shape dia sekarang memang shape motif. 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Kita boleh je lukis dia jadi, kalau dia buat macam ni. Selagi dia tak buat yang besar macam ni, dan dia keluar daripada struktur belakang ni, okey, selagi dia tak buat benda tu, dan break out ke bawah lagi, selagi benda tu belum berlaku, ini masih boleh jadi 1, 2, 3, lepas tu ke atas. Masih boleh. Selagi benda ni belum berlaku, selagi tu ini yang merah satu ni boleh jadi. Sebab tu anda tunggu trend, baru anda trade dia. Bukannya buka chart, anda terus trade. Itu yang ramai terperangkap dengan trend dan cuba trade benda ni. Bila tak ada incomplete sequence, dia trade setiap lekuk. Kalau anda buat benda tu, saya tak tahu. Itu mengarut. Itu mengarut. Bukannya setiap lekuk ni, oh Zul tanda ke bawah, aku sell. Kalau itu yang anda buat, saya tak tahu. Itu bukan ajaran saya. Saya tak tahu. Arah dia semasa ke bawah. Sebab ni nampak 5 wave. Boleh tak trade semasa? Tak. Kalau anda trade dekat 5 minit. 5 minit. Okey. 5 minit. Tak ada. 5 minit pun tak ada trend. Trend dia ke bawah. Tapi waktu ni, movement tu dah habis. Kalau satu ni breakout 3 ni, dan 2 ni kita boleh trade. Masa ni tak ada. Okey. So, kita dah nampak untuk dolar tu jangka dah memula. Tapi sebelum dia nak jatuh tu, ingat tak? Ini kena jadi. 5, 2. Pada waktu ni, US dollar pair tak ada sequence. Pegang yang ni, ingat. Dollar pair pada waktu ini tak ada sequence. Okey. Dollar pair pada waktu ini, dollar index, dia baru saja ada 1, 2, 3, 4, 5. Baru saja ada 1. Okey, tak ada sequence. Dia masih sideways, belum tahu lagi. Tak ada trend lagi, in other word. Okey. Itu apa yang kita nampak untuk dollar pair. Belum ada trend. Kita tengok scan, tengok apa dalam pair dia. Untuk USD chef baru saja ada benda ni. Sama juga kalau 3 wave, 2 ni kita boleh, kalau dia buat macam ni, anda boleh short dia. 1, 2, 3, 4, 5, breakout. 1, 2, 3, short daripada sini. Sini tempat anda short. Bukannya setiap lekuk ni anda masuk. Okey. Itu adalah untuk, ini H1 tau. Unless anda pergi tengok time frame lebih kecil, itu saya tak dapat nak jawab. Saya paling kecil saya dapat pergi USD kepada H1. Jadi USD chef tunggu dia punya ni, tunggu dia punya pullback tu. Okey. Ini mungkin dah tengah pullback. Ini mungkin dah tengah pullback. Kalau kita tengok kepada euro US dollar semasa, ini mungkin tengah pullback. Saya tak tahu. Tak tahu. USD chef dah ada lower low belum? Dia baru saja ada low. Wimon, dia baru saja ada low. Dia belum ada lower low.
Dia ada high, dia ada low. Ini high, ini low. Dia belum ada lower low. Ada tak? Ini satu structure, ini sekampung. Ini sekampung. Kalau kita nampak dia 1, 2, 3 lain sikit, then kita baru saja tengah membentuk, pada waktu ni, tengah membentuk apa? Lower high. Bila berlaku trend, bila ini berlaku, then baru kita ada trend. Sebab dah ada lower low. Yang kalau dia tak lengkap, kita tunggu pullback. Faham? Tunggu sekampung lagi, baru dia ada trend. Bukan semua move tu trend. Saya nampak ramai. Sekarang ni ramai dah start minat elite wave. Saya nampak dah mula tulis pasal elite wave, Dow theory, high low. Bukan semua ni high low. Bukan. Even kalau anda guna Wyckoff kan. Aduh. Tak apa, itu nantilah kita cerita yang tu ni pasal apa, nantilah spring dia, composite, nantilah kita cerita benda tu. Okey. USD chef, jangan check setiap lekuk. Jangan. Kejap. Okey, euro US dollar. Kita tengah tunggu benda tu tau. Ini boleh jadi 3, 4, faham tak? Ini boleh jadi 3, 4 dan 5. Dia boleh jadi macam tu. Lepas tu kita buat pullback yang besar. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Break dan kita trade. Semasa ada tak buy, tak sell. Arah dia ke atas, ada jangan sell. Dia jatuh bang, ya. Kita nak buy. Okay, tunggu ada terbentuknya trend. Pada waktu ini bukan higher high. Nampak? Belajar buka time frame besar sikit. Ni. Ini bukan ada apa-apa. Tak ada. Kalau satu ni breakout sini, barulah ada trade 2. Faham tak? Kalau ini berlaku. 1. Kalau dia buat macam tu. 1, 2, 3. Kalau dia extend 3, 4, 5. Breakout. 1, 2, 3. Kita long dari sini. Sebab dia trend dari belakang. Sebab dia trend dari belakang. Faham? Barulah kita ada low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan kita boleh trade daripada sini. Kalau dia dalam ni sahaja, mana ada trend? Itu masih sideways. Dalam ni sahaja, tak ada. Jadi kalau dia break satu ni, dan kita ada trend dalam subwave, dalam time frame lebih kecil. Sekarang ni baru ada low, high. Mana ada trend? Okey, arah dia ke atas. Arah dengan trend tak sama. Arah menunjukkan ke mana. Trend menunjukkan momentum bersama dengan ke mana. Dia masih ada lagi pergi. Itu trend. Faham? Itu dah trend bila kita ada siri pergerakan. Pergerakan ke atas tak sama dengan trend ke atas. Tak sama. Ini pergerakan ke atas. Trend ke atas adalah bila dia buat benda ni. Trend ke atas. Itu beza dia. Bukan semua ni trend. Okey. Jadi arah dia ke atas. Kita tunggu dia buat ni. Jadi dolar punya pair tak ada apa-apa, Imun. Tunggu. Dolar punya pair belum ada trend tapi dah mula nampak. GBP US dollar saya masih tandakan pergerakan ini ke bawah unless X ni pecah. Okey, ingat kan dollar index buat wave 2 tadi kan? Ingat tak US dollar buat wave 2 tadi? Ni. US dollar index ni buat wave 2. Okey, buat wave 2 ni kan? Jadi kita jangkakan untuk GBP US dollar akan melakukan 3 wave, wave 2 3 wave Wave 2 3 wave. 1 2 3.
Dan ini adalah sama dengan dollar index wave 2. Baru dia habis untuk GBP US dollar ni. Okay? Unless benda ni berlaku. Ini breakout. Kalau dia breakout macam ni. Sebab kalau dia breakout macam ni. Ni baru saja ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini breakout 5, percayalah bahawa dekat dollar index ni akan truncated. Faham tak? Sini tak ada dah. Dia kecil je dua dia. Dia terus jatuh. Sini mungkin dua dia. Sini tempat 4 ni mungkin tempat 2 dia. Terus jatuh. Kalau itu berlaku, saya tak nampak itulah. Saya cuma ceritakan dia punya structure, kemungkinan structure. So, untuk GBP sekarang ni, kalau dia buat movement dekat bawah ni, anda boleh trade dia. 4 ni sebab dekat sini kita ada momentum sequence. 1, 2 lebih daripada 1618. 4 ni anda boleh trade. Okey. Tapi pada waktu ni you don't trade dollar pair dahulu unless dollar index dah buat wave 2. Ini mungkin dah start ke bawah. Pada waktu ini dia masih dalam sideway. Okey. Bounce daripada bawah ni cuma 3 wave. Nampak tak? Dia cuma 3 wave. 1, 2, 3. Okey, itu korektif. Jadi kita jangkakan ke bawah. Okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3 dia jangka 1, 2, 3 ke bawah lagi. Okey, itu untuk GBP. Kalau dia terus naik ke atas, itu memang kelemahan US dollar. Australia dollar juga makin hampir. Setakat ini bounce dia adalah 3 wave. Setakat ini. Bounce dia adalah 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Dia senang kita tukar kan. Ingat tak kita cerita structure ni pada minggu lepas? Jadi ini boleh trade tak? Satu ni bukan higher high. Bila ada nak trade benda ni? Kalau daripada sini dia break. Kalau daripada sini dia break. Kalau daripada sini dia break. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ada trade. Boleh. Kalau dia break. Jadi kita ada low, high, higher low, higher high. Dia tak break, anda tak trade dia. Dua ni boleh tak trade? Tak. Ini bukan ekstrim. Dia baru saja low, high. Nampak? Macam mana kita tengok? Okay, kalau dua ni, daripada dua dia break out. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita trade. Jadi kalau ini berlaku, dan kita trade dekat sini. Nampak? Kalau ini terus break out, then itu 5 wave lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ada long. Okey. Itu adalah untuk AUD US dollar. NZD US dollar pun sama seperti yang kita bincangkan pada minggu lepas. Kita tukar dia kepada 5 wave. Tengah terbentuk belum? Tengah terbentuk. Jadi pada waktu ni belum. Anda tunggu satu ni break out. Satu ni break out untuk NZD US dollar. UCAD pun kita katakan UCAD dia dah ada lower low. Ya, sebelum ni. Okey, kita habiskan wave 4 dan sekiranya ini berlaku, itu flat. Boleh tak trade? Tak. Itu flat. Dia boleh pergi jauh sikit. Ya. Anda trade dia bila 5 wave ke bawah, breakout 1. Bukan breakout B ya. Breakout 1 macam ni. Daripada sini
1, 2, 3, 4, 5 breakout 1. Bukan breakout B ni. Then 1, 2, 3 ada short. Nampak? Minggu ni banyak peluang. Minggu ni yang banyak peluang. Tapi kalau boleh stand on the side untuk US dollar pair dahulu. Kita sedang expect dolar untuk pullback selepas breakout. Faham tak? Selepas satu breakout, benda lazim yang kita nampak berlaku dalam pasaran selepas satu breakout kan. Selepas satu breakout, kita ada breakout. Contohnya ni ni macam ni, lepas tu price turun kan. Lepas dia breakout, kita jangkakan dia akan buat pullback. Itu benda biasa. Ni yang kita tengah tunggu. Kita tengah tunggu pullback. Even kalau anda belajar trend line kan, kalau anda pakai trend line kan, benda biasa, lazim. Anda nampak dia naik, lepas tu dia break. Ini trend line. Dia break. Jadi kalau nak entry, kita tunggu dia retest trend line untuk jatuh. Benda sama. Okey? Benda sama. Anda tunggu dia retest trend line dahulu. Benda sama lah. Untuk dolar tadi, dia break up untuk 5 wave, kita tunggu pullback yang besar 3 wave. Lepas tu tunggu dia break, baru ada trend. Bukannya setiap masa ada trend. Trend tu jarang jadi. Dan kalau jadi, dia berlaku cepat. So dolar, anda stand on the side. Yang ada peluang sebenarnya adalah kepada indeks dan juga yen. Yen pair yang paling banyak peluang minggu ni. So untuk US 500, seperti yang kita tahu, kita berada dalam equilibrium area. Saya tak berapa minat. Yang saya minat adalah US Dow Jones ni. Dow Jones ni wave 4 ni. Wave 4 ni. Itu yang saya minat. Dow Jones. Ini tak lengkap lagi. 1, 2 dia tak lengkap lagi. Sorry. 1, 2. Sorry. Kalau dia buat ni, saya nak tunggu dia buat momentum sequence. Saya nak tunggu dia buat momentum sequence. Yang daripada bawah ni tak lengkap lagi. Daripada bawah ni, dia tak lengkap lagi. So, Dow Jones saya berminat untuk long daripada wave 4. Ni ada dalam market outlook. Okay. US 30. Okay. Untuk US 100 nampaknya tak ada. Movement semasa menyebabkan saya terpaksa tukar dia punya ni. Ini tak ada. US 100 tak ada. Siapa yang long daripada sebelum ni tempat sini, Amy yang itu kan, anda sepatutnya pegang. Bukannya keluar masuk. DEX saya minat. DEX wave 4 ini. Tunggu dia reset dahulu. Anda sedang melihat benda ni. Kita baru saja ada snake. Dekat 4 hour. Okey, kita baru saja ada reset wave 4. Reset wave 4. So, anda tunggu ini break out dahulu, buat wave 4 untuk masuk. Dan kita ada incomplete sequence. 1, 2, incomplete. 1, 2, incomplete. Ni. 2 kali incomplete. 1, 2, incomplete. Tak habis lagi. Jadi ada tunggu wave 4 ni untuk enter. Okey, market dijangka akan lebih volatile tau. 45. Untuk indeks ni kita tak akan swing lama. Untuk indeks ni kita akan masuk yang lebih shorter term. Hourly trade. Maksudnya untuk seminggu, untuk 2-3 hari position macam ni. Kalau dia extend, kita tengok wave 3 dia ke mana. Ini adalah untuk trading indeks. Indeks ada 2, iaitu kepada
DEX kepada DEX ni wave 4 dan US30 wave 4. Lain semua tak ada. Lain semua tak ada. Kita nampak kenapa topik ni break. Break apa ni? Oh, invalidation dia patut ni kat sini. Ini invalidation. Okey. Untuk Japan punya ni, kalau kita lihat kepada Nikkei, semasa tak ada trend. Semasa. Ini bukan high. Ini bukan higher high. Ya. Kita ada low, high, higher low, breakout satu, tengok incomplete ke tak. Saya rasa ini tak tradable. Okey. Kalau nak trade dia, ada tengok benda ni. Dalam ni 1 2 3 4 5, kalau dia buat macam ni 1 2 3 1 2 3 4 5, anda boleh trade dia. Ini kat sini. Dan anda boleh trade. Ini sekampung. Ini satu kampung dan pergi kampung sebelah, diikuti oleh satu lagi breakout. Dan kalau itu berlaku, anda boleh trade Nikkei. Kalau hari ni tak ada. Ini adalah Nikkei FTSE tak ada dan IBEX pun tak ada. Jadi peluang yang banyak, kita ada dua tadi ya. Kita ada dua, iaitu kepada US30 dan DAX 30. Dua ni yang saya lihat potensi. Ingat, pada minggu ni kita ada banyak laporan perolehan syarikat, tak kisah Eropah, tak kisah dekat Wall Street. Jadi jangka volatility dekat pasaran saham. Kita ada Apple hari Khamis nanti. Okey. Yen pair. Ini yang bagi saya peluang. Kita ada USD JPY disebabkan oleh kelemahan US dollar. Kita tukar USD JPY ni dan kita balik kepada bacaan ini. Siapa ingat lukisan ni, Wimon? Ni lukisan kita sebelum ni. Kita balik kepada yang ni ya. Kita balik kepada yang ni. Dan saya tandakan, saya tak suka tandakan flat. Sini 5 wave. The only way untuk kita tandakan dia sebagai habis adalah kita jangka ini flat. Ya. Faham? A, B, C. Saya tak suka buat benda tu, tapi tak dapat cara lain. Ya, sama seperti U-shape. Jadi maksudnya, ingat tak bila dolar buat kekuatan? Benda ni, wave 2. Okey? Wave 2 ni. Anda boleh trade untuk UJ ni kalau ini berlaku. Ni. Tapi saya tak berapa gemar untuk nak masuk US dollar JPY untuk short. Sebabnya, kita ada pasaran saham yang masih sedang buat wave 4, wave 5. Pasaran saham yang dijangka akan buat series of 4, 5, 4, 5. Faham tak? Kita jangka untuk pasaran saham ni masih ke atas. Series of 4, 5, 4, 5 untuk indeks. Okey. Ini bagi peluang untuk short term entry. Short term entry. Yang bagi lebih banyak peluang disebabkan oleh kelemahan US dollar adalah yen pair. Ni dia. Ya. Sekiranya Euro JPY ni buat benda ni, anda cari untuk long daripada sini. Ya. Anda cari untuk long daripada sini. Ini adalah incomplete sequence untuk yang besar. 45 extension kali. Anda sedang tunggu wave 1. Lepas tu ini 1. Anda tunggu 1, 2, 3. 3 ni habis ke tak? Tak tahu. Lepas tu kita ada
1, 2, 3, 4, 5. 3 extend, 3 extend, 3 extend. Yalah, kita nak trade perbezaan harga kan, Tajuddin. Kita carilah apa bias dahulu. Bias dia ke atas ke bawah ke, trend dia apa. Trend dulu kan. Macam mana anda nak buy ke nak sell. Jadi anda tunggu trend. Nak buy nak sell bila kita ada incomplete ataupun momentum sequence. Setiap ni adalah analisa kena dibuat daripada kena buat multi time frame. Anda tak dapat aku trade 5 minit, aku tengok 5 minit. Anda at least tengok 15 minit. Tengok 2 time frame atas sekurang-kurangnya. Sebab itu saya tak percaya kepada indikator trend. Indikator trend seperti ada tengok RSI, ini oversold, ini saya tak percaya kepada benda tu. Sebab itu cuma menyatakan bias kepada 14 candle belakang. Kalau RSI 14 itu tak bagi tahu apa. Tak ada apa-apa. Structure. Okey. Jadi ini kita ada kita ada momentum sequence untuk kita ada incomplete sequence 1 2. Jadi 4 ni kita boleh cari. Jadi 1 hour ni sini kita boleh cari untuk long. Sebelum ni saya tanda kat sini. Semasa saya tak tahu dia habis ke tak. Kita dah ada dalam dalam divergence. Ini mungkin wave 5, 1 2 3 4, satu lagi 5. Anda tak check kat sini arah dia untuk kecil ke bawah. Untuk besar ke atas. Okey. Jadi saya akan tunggu untuk wave 4. Pada waktu ni saya tak dapat bagi. Tunggu dia turun dulu dan kita akan trade dia. Untuk long. Anda akan tarik Fibo macam ni. A, B. Bukannya daripada B ni. Anda akan tarik daripada situ. Okey. Sini tempat dia. Jadi kita tunggu dia bergerak ke bawah dulu. Kalau dia break terus, ini adalah wave 3 extend. Itu adalah Euro JPY. GBP JPY, we might have this already. Okay. Ini dah sedang menjadi. So, kalau ini buat ke bawah, GBP JPY saya dah boleh bagi level ada dalam market outlook. Sebab B ni dah confirm. Tempat dia dah confirm. So, A, B, ini breakout kan. Jadi ini adalah zigzag 5. So, kita akan tunggu GJ. Antara GJ dengan EJ, mana satu lebih cantik untuk trade? Tengok Euro GBP. Kalau anda nak pilih cuma trade satu, okey, tengok Euro GBP. Ini adalah ke atas dan akan turun ke bawah. Dijangka masih tak tamat lagi. So, kalau saya akan pilih GBP JPY. Kalau saya akan pilih GBP JPY. Okey. Itu level-level tu adalah market outlook. AUD JPY belum ada apa-apa, belum tahu. Ini adalah triangle setakat ini. Kalau dia buat benda ni, kita long daripada bawah. 1, 2, 3. Kita long daripada bawah. Situ wave 4. Faham? Satu anda nampak, saya letakkan alert dekat sini. Tengah-tengah ni, dah benda tu sideways nak trade. Apa atas sell, bawah buy? Itu bukan trend. Ini tak ada apa-apa. Nampak? Ini tak ada apa-apa. Anda nak trade apa ni? Trend apa? Tak ada. Tak nampak trend, jangan trade. Simple. Arah dia ke atas. Jangan sell dia. CAD JPY.
Cat JPY kalau anda dah ada position hold. Dua kita mungkin habis kat sini. Stop loss anda bawah ini bukan dekat entry, bawah ini. Okey, bawah ini. Jangan alih dia dekat entry. Kalau dia kena, tak apalah. Nak buat macam mana? Okey. Ni boleh habis kat sini. Jadi bagi mereka yang ada position cat JPY, biar je. Stop loss bawah ni. Kalau dia turun lagi, itu 5 wave, perubahan trend. Saya tak nampak benda tu berlaku. Okey. Kalau cat JPY breakout ke bawah, indeks semua dah start buat wave 2 ke bawah, jauh. Okey, lain daripada tu, kita 2 minit lagi. Kita sambung untuk gold dan crosses selepas kita break. Kita sambung gold dan crosses selepas kita break.